Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Apa khabar rakan-rakan seperjuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ambil masa lebih kurang dalam 20 minit sebelum masuk waktu solat maghrib. Kayu Amri, Waalaikumsalam. Jenas Jalil, selamat petang. Tajuk kita santai je, Abang Yusuf Awang. Saya pun jarang-jarang kudra sekarang sebab sibuk bekerja. Jadi biasalah tuan-tuan. Tuan Andrew Lim, terima kasih atas stok. Thank you. Saya amat menghargai. Bekerja tuan-tuan, biasalah kan. Time kerja lah kan. Nanti week lah keinderaan. Selamat petang abang, malam tak live ke. InsyaAllah saya akan cubalah untuk buat live malam macam dulu-dulu. Sekarang saya kerja sibuk sikit kan. Kerja biasalah, kerja dengan orang ni tuan-tuan faham lah kan. Kena bersungguh-sungguh lah kan untuk mencari rezeki kan. Nanti time tak sibuk, kita kudra macam biasa lah. Sekarang time sibuk biasa tuan-tuan, tapi boleh. InsyaAllah perjuangan tetap kita teruskan. Kita akan teruskan dan kita akan berusaha untuk mengembalikan keyakinan orang Melayu kepada UMNO seperti suatu masa dulu. Sekarang ni kita ada 33% sokongan orang Melayu. Bukan tak ada. Tak seperti digambarkan oleh Perikatan Nasional. Kononnya mereka menguasai 100% sokongan orang Melayu. Itu salah tu. Mereka cuma ada lebih kurang 56% saja sokongan orang Melayu. UMNO ada 33% dan Pakatan ada 11%. Jadi dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa orang Melayu menolak UMNO sepenuhnya tu tidak tepat sama sekali dan lebih kepada propaganda jahat bertujuan untuk menghancurkanlah persepsi lah. Kita ni bukan tak pernah bagi peluang kepada Bersatu dan PAS. Kita dah bagi. Cuma mereka tidak menghargai pengorbanan kita. Bagi saya, selagi UMNO ni tak berkubur, mereka akan teruslah berusaha untuk menguburkan UMNO. Dan hari ini UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Dengan Pakatan Harapan ni kita sama-sama tengoklah, sama ada partai dalam Pakatan Harapan akan menghargai pengorbanan UMNO ataupun nak mengikut resmi Perikatan Nasional. Tak apa. Jadi tak apalah. Sekarang ni dia orang nak jadi kerajaan pun tak boleh juga. Tanpa UMNO mereka tak boleh jadi kerajaan. Tanpa BN mereka tak boleh jadi kerajaan. Maknanya UMNO dan BN masih mempunyai sokongan daripada rakyat. Cuma kita ketinggalan di pilihan raya ke-15 sebabkan persepsi Abang Yusuf diarti Abang Yusni persepsi negatif yang dimainkan oleh pemimpin Perikatan Nasional terlalu dahsyat. Mereka menggunakan berbagai-bagai cara. Tapi tak apa, mereka tak boleh jadi kerajaan pun. Mereka cuma ada 56% sokongan orang Melayu saja. Dan 0% sokongan bukan Melayu. Jadi dia orang tak boleh jadi kerajaan. Lawanlah macam mana, tak boleh jadi kerajaan sebab mereka bukan dominan menguasai undi Melayu. Dia orang kata macam-macam kat UMNO masih ada 33% undi Melayu
dan belasan peratus undi bukan Melayu. PH pun sama, dia ada mungkin 90% undi bukan Melayu, tapi dia orang ada masih ada 11% undi Melayu. Sebab tu pilihan raya ke-15 tak ada mana-mana gabungan yang ada 112 kerusi. Itu contoh dia. Jadi apa yang Perikatan Nasional nak kata kepada UMNO, katalah kita bertemu lagi di pilihan raya yang ke-16. Dan sekarang ni masa untuk kita membetulkan kerosakan warisan mereka. Kita buktikan kepada masyarakat kita boleh. Dan melahirkan kepimpinan yang baru. Sebab kita tahu dalam Perikatan Nasional dia tak ada pelapis kepimpinan. Dan kebanyakan leader dalam Perikatan Nasional dah usianya dah jangkau 80 ke atas. Orang ni semakin hari dia semakin tua, bukan semakin muda, dia semakin tua. Sekarang tak apalah, biarlah dia orang nak kata apa, katalah. Nak kata kita kluster mahkamah ke kluster apa, katalah. Sebab nasib mereka ke depan hari kita tak tahu lagi. Sekarang ni pun dah banyak isu-isu baru dah berbangkit. Isu menara telekom, isu tebatan banjir, isu projek direct nego, isu bagi projek kepada kawan-kawan kroni, bagi projek kepada sanak saudara, 90 bilion lebih disiasat SPRM. Mungkin nasib mereka akan jadi kluster mahkamah, wallahualam, saya tak tahulah. Kita tak mencampuri urusan sesatan SPRM atau PDRM. Kita serahkan bulat-bulat kepada SPRM dan PDRM. Mungkin mereka akan mengulangi nasib yang dilalui oleh UMNO. Mungkin apa saja boleh berlaku. Tak apa. Bagi saya, masa akan menjelaskan segala-galanya, Tuan Syahrimat, segala-galanya. Betul tak? Kita dah bagi peluang kat dia, bantu dia angkat ketuanya jadi Perdana Menteri. Kita juga bagi peluang yang kedua, bagi pada Datuk Seri Ismail Sabri, tapi mereka kontrol Ismail Sabri. Betul? Jadi apa ni, lawan kita ni buat kita ni terlampau teruk. Dan akhirnya mereka pun tak boleh jadi kerajaan. Kita pun tak boleh, pakatan pun tak boleh. Dan kita pun tak mungkin lah nak berbalik bersama dengan Perikatan Nasional minta maaf lah. Kita akan tentang habis-habisan. Sebab kita tak sanggup lagi lah dihina, dimaki, difitnah, dibuli, macam-macam orang buat dekat kita, seksa kita, kata kita macam-macam, pecah belahkan parti kita, beli pimpin kita. Bagi mereka UMNO ni ada orang tertentu saja yang boleh bersama dengan mereka. Dipanggil UMNO soleh saja. Yang lain tak boleh. Dia orang ni pilih bulu. Dia cuma nak 10 orang ahli parlimen kita tu je. Yang lain dia tak pakai. Dia kata tak boleh pakai. Tak apalah, biarkan dia. Permainan politik mereka ni tak bawa mereka jadi kerajaan pun. Dulu mereka di kerajaan pun kerana UMNO juga. UMNO bagi peluang kepada mereka. Kalau tidak, Mahathir takkan boleh jadi Perdana Menteri. Tapi bila jadi Perdana Menteri, dia bukanlah nak menghargai pengorbanan UMNO, tapi dia apa? Dia hasut pimpinan UMNO, dia beli pimpinan UMNO, dia rosakkan pemikiran pimpinan UMNO, rasuah politik, rasuah jawatan, macam-macam dia buat. Hingga kepimpinan UMNO ni berpecah belah. Sampai wujud kluster bersatu dalam UMNO. Bila proksi mereka tidak dicalonkan semula, proksi mereka lompat masuk Perikatan Nasional. Hasut rakyat tolak UMNO. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Kalau niat mereka betul, mereka dah jadi kerajaan dah. Niat mereka tak betul lah yang mereka tak jadi kerajaan. Itu cerita dia. Dan sekarang ni mereka akan salahkan UMNO.
Kan? Mereka tak jadi kerajaan pun salah UMNO, tuan-tuan. Dah mereka lawan UMNO di pilihan raya ke-15. Dan hari ini bila mereka tak boleh jadi kerajaan, salah UMNO. Tuan bayangkan. Kita bukan sebahagian daripada Perikatan Nasional. Apa kena-mengena Perikatan Nasional dengan UMNO? Kan? Mereka nak jadi kerajaan, mereka kena menanglah 112 kursi. Kalau mereka nak juga di kerajaan, mereka sertailah kerajaan perpaduan. Kan? Ini tak dapat di kerajaan pun salah UMNO. UMNO salah apa? Hampa dah kata macam-macam ke UMNO masa pilihan raya ke-15. Apa yang hampa tak buat kepada UMNO? Kan? Apa yang hampa tak buat? Macam-macam hampa buat. Sekarang ni kalau hampa tak boleh jadi kerajaan, pasal apa hampa nak marah kepada UMNO? Kan? Sampai bila hampa nak memperhambakan UMNO demi kepentingan Muhyiddin? Sampai bila? Kami pun ada maruah juga, ada perasaan juga. Bukan kamu saja yang ada perasaan, kami pun ada perasaan juga. Kalau nak berkawan, berkawanlah hati ke hati, bukan duk kerja makan kawan. Kan? Kita dah bagi cadangan dulu. Kan? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Tutup buku lama, buka buku baru. Utamakan penyatuan ummah. Tapi mereka mengutamakan Muhyiddin. Dan sekarang bila mereka tak boleh jadi Perdana Menteri, UMNO salah. Kan? Sama juga hari ini. Kluster mereka ni masih berada dalam UMNO. Bila saya bagi cadangan 2-3 bulan lepas, jawatan Presiden, Deputi Presiden tidak dipertandingkan. Dah mengamuk asakan dah kluster bunga dalam UMNO. Kenapa kamu nak mengamuk asakan? Kan? Muhyiddin tak dicabar, okey saja. Haji Hadi tak dicabar, okey saja. Kan? Zahid di pemilihan yang lalu, dia buka pertandingan Presiden. Di pemilihan yang akan datang, tak buka pun tak apa. Sebab apa? Sebab beliau telah buat pengorbanan yang sangat besar kepada perjuangan UMNO. Kena pendakwaan terpilih kerana menghalang UMNO dari dibubarkan oleh Bersatu. Dan hari ini beliau menjadi timbalan Perdana Menteri Malaysia. Jadi UMNO kembali normal, ikut hierarki, bukan macam dulu. Presiden timbalan tak dapat jawatan. Vice Presiden diangkat sebagai Perdana Menteri. Last sekali, kumpulan pro Bersatu ni kerja nak menjatuhkan Presiden dan Deputi Presiden. Tapi mereka tidak berjaya. Betul? Sekarang ni UMNO dah kembali seperti biasa. Presiden timbalan Perdana Menteri, Deputi Presiden Menteri Pertahanan, SUA timbalan Menteri Kewangan, SUABN Menteri Luar Negeri. Dah cantik dah susunan tu. Tak kelang kabut dah macam dulu. Malah kita ada MOU dengan Partai Pakatan Harapan untuk mengurangkan kesenjangan antara partai-partai kerajaan. Dah okey dah. Okey. Jadi sekarang ni Perikatan Nasional apa masalah? Kalau nak jadi kerajaan, tunggu pilihan raya ke-16. Jangan duk cari jalan nak jadi kerajaan, nak tunggang UMNO. Kamu pilihan raya ke-15, kamu kata macam kepada UMNO. Suruh buang orang tu, suruh buang orang ni. Kluster mahkamah tak boleh. Kluster presiden tak boleh. Yang boleh hanya kluster Bersatu. Itu UMNO soleh, yang lain tak soleh. Kamu betul hukum kepada kami. Boleh ke macam tu? Dan sekarang bila kamu tak jadi kerajaan, kamu berjiwa besar lah. Kamu aku lah. Sebab tuanku bagi peluang kat kamu dulu untuk jadi kerajaan, bukan kepada kami. Tapi kamu ego, kamu tolak, kamu kekal dengan pendirian kamu nak guna SD, kata tak boleh lah. Bila tuanku titah pada kami, kami terima. Salah kami juga. Habis nak suruh kami ni terima kamu. Kalau kami bersama dengan kamu akan arahkan kami, kena buang presiden, kena buang deputi presiden, kena buang orang tu, kena buang orang ni. Hanya orang-orang yang setia kepada Muhyiddin saja yang boleh jadi presiden, deputi presiden, vice presiden, MKT, ketua bahagian, jawatan kuasa bahagian. Kami ni UMNO bukan Bersatu. Kalau kamu nak kami buat macam tu, tak boleh lah. Kami UMNO bukan Bersatu. Bersatu ni
Presidennya bukan Muhyiddin. Ni kamu nak Muhyiddin Haji Hadi kontrol UMNO. Nak letakkan proksi mereka sebagai ketua dalam UMNO. Tak boleh lah. Dia salah kamu. Mana UMNO dah bagi peluang dah bersatu dan PAS. PAS pun sama. Lupa 22 bulan ketika bersatu. Bermahar jelela. Mengangkat DAP sebagai Menteri Kewangan. Membiarkan dasar-dasar DAP dilaksanakan. UMNO dengan PAS bergabung. Buat mufakat nasional. 22 bulan lawan. Tapi PAS kianat kita. Habis madu sepah dibuang. Anwar Musa pun sama. Kita nak daftar mufakat nasional macam mana? Anwar Musa awal-awal pergi guna nama mufakat nasional. Sekarang baru terbongkar. Rupanya nama mufakat nasional diguna pakai oleh SUA UMNO pada waktu itu, iaitu Anwar Musa. Pengkhianatan. Makna mereka awal-awal dah halang mufakat nasional didaftarkan. Apa tujuannya? Agenda dia. Agenda apa? Agenda Muhyiddin. Ni kenapa orang Perikatan Nasional nak marah lagi? Contoh, orang Perikatan Nasional marah saya. Nak marah saya sebab apa? Nak maki hamun, nak hina saya sebab apa? Kita berlawan di pilihan raya ke-15. Kita bukan berkawan. Kamu tak boleh jadi kerajaan, salah kamu, bukan salah kami. Kalau kamu nak jadi kerajaan, kamu kena usaha menang 1-12 kursi. Dan hari kamu jadi pembangkang atas pilihan kamu, bukan pilihan kami. Kamu yang tolak untuk tidak menjadi kerajaan. Bukan kami paksa kamu tolak jadi kerajaan. Kami awal-awal dah bersedia nak jadi pembangkang. Tapi kamu tolak di kerajaan, kamu di pembangkang. Yang salahnya UMNO menyebabkan kamu di pembangkang. UMNO juga salah. Sampai bila? Sampai bila macam ni? Betul tak? Padang Serai 16K. Kalah 16K ke 20K ke 30K tak apa. Kita tak kisah pun. Sekarang kamu jadi pembangkang. Salah siapa? Kan bagaimana salah kan UMNO? Kamu hari-hari meroyan marah kepada kami sebab apa? Kalau kami bersama dengan kamu, kamu nak bunuh kami. Kamu memperalatkan kami. Kamu memperalatkan kepimpinan kami yang nangoi-nangoi ni, yang lemah-lemah ni. Kamu nak atur jawatan dalam UMNO. Kamu bunuh leader kami guna mahkamah. Jadi kita minta orang Perikatan Nasional berjiwa besar lah. Kamu bukan ada 112 kursi, sembang apa? Dan kami kena halalkan ahli parlimen kami dicuri oleh kamu lagi. Kamu ni pencuri ke apa? Dulu dah curi 19 orang wakil rakyat UMNO. Curi lagi wakil rakyat PKR. Curi berbagai-bagai wakil rakyat dari berbagai-bagai parti. Tak cukup lagi ke? Kita dah ada akta anti lompat parti. Takkan kamu nak mencuri lagi? Kamu nak kami halalkan ahli parlimen kami? Dicuri kamu lagi. Bikianglah. Pumpang cakap soal integriti, soal kejujuran, tapi mencuri. Mencuri untuk mendapatkan kuasa. Sekarang bila tak dapat kuasa, kamu meroyan. Meroyan tak berhenti-berhenti nak marah kepada UMNO. Marah pasal apa? Kalau kamu nak bangga dengan kemenangan 74 kursi, 4 dah lari, mungkin tinggal 70, mungkin tinggal 69. Kamu banggalah. Dan ada juga ahli parlimen Perikatan Nasional, bekas Mata-Mata Bersatu Syedang Kassim komplain tak dapat peruntukan. Kamu boleh dapat peruntukan, kenapa tak mau jadi kerajaan? Syedang Kassim kata ini bukan kerajaan perpaduan sebab dia tak dapat peruntukan. Siapa yang tolak kerajaan perpaduan? Siapa yang keluarkan hujah bahawa kerajaan perpaduan ni hukumnya haram? Presiden PAS. Orang-orang kamu. Kalau kamu nak peruntukan, sokonglah kerajaan. Habis cerita. Ini kerja mencari jalan untuk menjatuhkan kerajaan. Belakang ejen-ejen mereka sedang buat gerakan untuk
menjatuhkan presiden dan deputi presiden. Sebab apa? Sebab mereka nak bawa UMNO ni kepada Perikatan Nasional. Kan? Kalau mereka berjaya bawa UMNO kepada Perikatan Nasional, mereka akan dapat habuan jawatan, habuan kedudukan, habuan kesenangan. Itu cerita dia. Dah tak apa. Kau ni orang Perikatan Nasional sedang diri. Jangan duk ego sangat. Kan? Marah nyamuk bakar kelambu buat apa? Kamu yang pilih di Mangkang, yang salahnya UMNO. Kalau kamu nak jadi kerajaan, tunggu pilihan raya ke-16. Kita lawan sekali lagi. Dan pastikan kamu menang 112 kursi. Kamu boleh jadi kerajaan. Tak apa. Sekarang kamu ada 70 kursi. Nak jadi kerajaan macam mana? Takkan matematik 1 sampai 112 pun tak tahu. Tidak. Aminuddin, Waalaikumsalam. Yalah, dia cakap benda-benda jelas dan terang. Kan? Kadang-kadang kita pun rasa pelik. Kenapa Perikatan Nasional nak marah kepada kita? Kalau nak kata kita nak baru DAP. Kan? Baru DAP kot mana? Ini kerajaan ditubuhkan di istana. Cadangan tuanku. Dah kamu tolak, kamu tak mau jadi kerajaan. Kamu nak pilih di Mangkang, kamu ego, kamu tanggunglah. Kalau kamu nak dapat layanan seperti pemimpin kerajaan, kamu kena jadi kerajaan. Kerajaan perpaduan terbuka untuk disokong oleh mana-mana partai pun. Perikatan Nasional, kan, bila-bila masa boleh menyertai kerajaan. Tapi kena akurlah dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kan, kamu kena akurlah, kamu kena terimalah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Seperti mana kami terima hari ini. Dan kami boleh melupakan permusuhan yang cukup lama. Kami boleh menerima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan kami boleh mengikut agenda Anwar Ibrahim, dasar-dasar Anwar Ibrahim. Tak ada masalah. Ini kamu tak boleh terima Anwar Ibrahim. Kalau kamu nak menyertai, kamu nak jadi Perdana Menteri, nak orang lain semua ikut cakap kamu. Tak bolehlah macam tu. Betul tak? Nasruddin Ahmad, wayar putih. Siapa yang wayar putih? Siapa yang duk moroyan sekarang? Pemimpin Perikatan Nasional yang duk moroyan. Duk moroyan nak jadi kerajaan. Nak jadi kerajaan, nak ambil kursi dari mana? Nak ambil kursi dari mana? Nak tangkap katak tak boleh, haram hukum dia. Kalau Perikatan nak jadi kerajaan, tunggulah lagi 5 tahun, cubalah lagi, kot-kot boleh menang 112 kursi. Bukan Melayu memang dah tak sokong dah Perikatan, dah takut dah dengan Perikatan. Cubalah akan datang. Ya, Syed Bakar betul. Ya, Yusni Yusof, kita sudah kahwin, kena ikhlas. Ya, lah kena terima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Habis cerita. Saya terima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tak ada masalah. Selagi syarat-syarat yang ditetapkan UMNO tidak disentuh oleh Anwar Ibrahim, tidak disentuh oleh parti DAP atau mana-mana parti dalam Pakatan Harapan, kita okey saja. Tak ada masalah. Yang penting agama, bangsa dan tanah air terbela dan terus diperjuangkan. Dah, mana ni? DAP. Siapa yang bina kekuatan DAP? Bukan bersatu dengan PAS ke? Siapa yang menghasut supaya masyarakat Cina dan India menolak kepada Barisan Nasional? Bukan bersatu dengan PAS ke? Siapa yang berpakat dengan DAP puluhan tahun? Bukan PAS ke? Siapa yang mengeluarkan hujah haram sokong UMNO sampai kiamat, wajib Melayu sokong DAP? Siapa dia? Siapa yang mengeluarkan hujah yang PAS akan kenang jasa pengorbanan DAP sampai bila-bila? Siapa dia? Bukan Presiden PAS kan? Dan siapa yang menghasut di pilihan raya ke-14 tolak Barisan Nasional? Bukan bersatu kah?
Makna PAS dan Bersatulah yang menyebabkan DAP itu menjadi parti yang dominan mewakili masyarakat Cina. Kami hari ini menyertai Pakatan Harapan sekurang-kurangnya kami ada dalam kerajaan. Kami sanggup menggalas tanggungjawab demi agama, bangsa dan tanah air. Itu cerita dia. Betul tak? Ramai yang setuju ni. Betul tak? Alah. Nak marah. Marah apa? Masa BN di puncak kuasa, kamu bersama DAP nak jatuhkan BN. Betul. Sekarang bila BN jatuh, kamu nak naik tak boleh. PH nak naik tak boleh. PN nak naik pun tak boleh. Kena ada UMNO juga. Nampak? Muhyiddin nak jadi Menteri pun kena ada UMNO. Anwar nak jadi Menteri pun kena ada UMNO. Nasib baik UMNO tak berkubur. Kalau UMNO berkubur, tak tahulah apa nak jadi dengan negara kita. Kalau ikut kehendak Mahathir Muhyiddin, UMNO dah lama berkubur dah. Tapi kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Zahid Hamidi, UMNO masih wujud sampai hari ini. Sebab tu cadangan saya tu jawatan Presiden, Deputi Presiden tidak dipertandingkan. Sebagai menghargai pengorbanan yang dibuat oleh Presiden. Kita orang Melayu, kan, orang yang berbudi bahasa, orang yang mengenang pengorbanan orang lain kepada kita. Kan, orang tu berkorban diri, berkorban jiwa, berkorban segala-galanya untuk UMNO. Lepas tu kita nak jatuhkan dia. Itu tak betul. Itu salah. Okey, tuan. Farouk Khan Alihan. Yalah, kita memang berjuang untuk orang Melayu. Kita duduk dalam kerajaan perpaduan ni sebab apa? Sebab kita nak jaga orang Melayu. Kan? Kita ada sokongan 33% lagi undi orang Melayu. Besar lagi. Dan kita akan tingkatkan sokongan orang Melayu kepada kita dalam tempoh jangka masa 5 tahun ni. Dan kita akan buktikan bahawa UMNO tak selemah Bersatu dan PAS dalam soal DAP ni. Dan kita sentiasa berwaspada kepada DAP. Setakat ni, alhamdulillah tak ada lagi terdengar apa-apa agenda-agenda DAP nak PBT ke, nak apa, tak ada lagi. Setakat ni tak ada. Tapi kalau ada, tak payah tunggulah Bersatu dan PAS lawan. Kita akan lawan dulu DAP. Dan kita hingga ke saat ni tak pernah depend DAP. Sebab kita tak mudah kesian. Sebab kalau kita mudah kesian, mudah percaya, takut terjebak, sesal kemudian. Itu cerita dia. Setakat ni DAP belum lagi buat apa-apa perkara yang menyentuh perkara-perkara yang orang-orang Melayu tak suka. Kita bukan macam Bersatu. DAP nak buat apa pun dia bagi. Dia bagi semua. Angkat pula Lee Kuan Yew Menteri Kewangan, dia bagi semua. Kita tak lagu tu. Itu cerita dia. Dan kita tak bermusuh dengan DAP. Cuma kita sentiasa berwaspada. Kita belajar dari kesilapan PAS. Kita juga belajar dari kesilapan Bersatu. Kesilapan terbesar mereka gagal untuk kontrol DAP. Kita tak menjilat-jilat DAP macam Haji Hadi atau Mahyadin Yassin. Kita tak pernah keluarkan hujah wajib sokong DAP, haram Melayu sokong mana-mana parti Melayu. Tak ada. Dan kita tak menghalang pun mana-mana orang Melayu nak sokong PAS ke, nak sokong Bersatu. Kita tak larang pun. Sokonglah, tak apa. Tapi nilailah sendiri, kajilah sendiri, mutu perkhidmatan kepimpinan mereka, ahli parlimen mereka, wakil rakyat mereka yang menang di kawasan anda. Adakah servis mereka atau perkhidmatan mereka tu lebih baik dari perkhidmatan yang pernah anda rasai ketika zaman Barisan Nasional? Minta bantuan mudah dapat. Telefon mudah angkat. Try tengok. Okey.
Lepas tu nilai sendiri, buat perbandingan sendiri. Senang tak? Kita tak perlu nak larang mana-mana bangsa kita menyokong PAS atau bersatu. Kita bagi bangsa kita nilaikan sendiri mutu, perkhidmatan kepimpinan Perikatan Nasional dan kepimpinan Barisan Nasional sebelum ni. Bila susah, orang yang sokong kepada PN pergi cari dulu wakil rakyat PN yang menang, wakil rakyat DUN atau wakil rakyat parlimen. Betul? Kalau mereka tak boleh tolong, barulah mai cari kepada kepimpinan Barisan Nasional yang kalah ni. Pergi cari dan nilai sendiri, kaji sendiri, kaji sendiri hak mana bagus bagi perkhidmatan. Betul tak? Macam saya sekarang senang aja. Try dulu. Nak sokong PAS ke, nak sokong bersatu ke, sokonglah, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada masalah, kita pergi cari dulu yang kita sokong tu. Sama ada dia boleh menyelesaikan masalah kita atau tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Kalau dia tak boleh menyelesaikan masalah kita, kita pergi cari pula yang kalah tu. Kalau yang kalah tu boleh menyelesaikan masalah kita, mana next PRU, kita sokonglah yang kalah tu supaya menang semula. Betul? Simicik sikit, tak apa, you nak sokong PNU, sokong, saya tak larang. Cuma kamu jangan salahkan UMNO kerana kamu ni bangkang. Kita tak ada kena-mengena, tak ada apa-apa hubungan di Pilihan Raya ke-15. Apa yang kamu tak kata kepada UMNO, kamu dah kata macam-macam. Dia nak salahkan UMNO sebab apa? Tak perlu salahkan UMNO. Dan apa masalah yang berlaku di kawasan kamu bukan salah UMNO. Kalau masalah kamu ada masalah, kamu minta wakil rakyat PN tolong kamu, wakil rakyat PN kata, oh, tak boleh lah, tak ada peruntukan lah, kami dulu apa pun tak ada, tapi kami boleh tolong. Itu try nama lah. Ya, Abdullah bin Maulan, terima kasih. Amir Nordin, Zahid sudah bina 37 masjid. Tak apa, tak apa, Medina. Kebaikan kita tu biar rahsia pun tak apa. Presiden kita ni taklah teruk seperti mana yang digambarkan oleh Mahayadin. Biar kat apa. Okey, tak nak? Simi Siki, bukan sokong sebab tiap-tiap bulan masuk ke SMI. Simi Siki, belajarlah jujur sikit. Duk pertenah orang makan dedak, duk pertenah orang dapat gaji. Kalau betul pergi report balai polis, beritahu saya dapat dedak tiap bulan. Saya buat ada maruah supaya cik juga, Simi. Saya buat ada maruah supaya macam cik Simi juga. Kalau saya kata kat Simi makan dedak, cik Simi rasa lagu mana? Anak bini cik Simi rasa lagu mana? Jadi hormatlah kepada saya juga. Saya bukan umur 15 tahun. Saya dah 40 tahun lebih. Jangan fikir kami ni sokong UMNO kerana duit. Pilihan Raya ke-15 kami tak ada duit pun. PDM kamu puluhan ribu, PDM kami 5-6 ribu saja. Kami menang 26 kursi pun tak apa, kami tak mengungut. Kamu menang 74 kursi, kamu mengungut. Marah kepada UMNO. Nak marah sebab apa? Nak marah sebab apa? Kami ni orang UMNO tak pernah sekalipun salahkan orang Melayu. Nak sokong PAS ke, nak sokong Bersatu ke, sokong UMNO, sokong. Tetapi nilai sendiri, mutu perkhidmatan masing-masing. Okey, tuan, stop dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertujuh, tuan.